Hello guys, Assalamualaikum. It's me Nella here and welcome back to my channel. Untuk video ni aku pakai earphone ni sebab aku tak ada mic yang spesifik untuk guna untuk buat video ni lah. Dan memandangkan sekarang ni dekat rumah aku tengah kawasan hujan, jadi aku minta maaf kalau ada bunyi guruh ke ataupun ada bunyi yang mungkin tak best. Aku minta maaf sebab this is literally my first time pakai benda ni. Itu pun atas suggestion daripada kawan aku sebab dia kata audio kurang jelas, kurang kuat. So kita cuba ya. Mana tahu ada rezeki, insyaAllah aku beli mic kan. So So without wasting any time, untuk video kali ni aku nak ceritakan dengan korang tentang kisah yang berlaku pada Oktober 2021. Okay, kisah ni berlaku di negara jiran kita, iaitu Indonesia, di mana ketika itu Indonesia digemparkan dengan satu kes pembunuhan yang sangat viral, dan di mana pembunuhan ini melibatkan sepasang suami isteri yang baru je melangsungkan perkahwinan dalam sebulan lebih je macam tu. Okay, sebelum aku cerita dengan lebih lanjut, macam biasa, if you guys first time datang kat channel aku ni, first time tengok muka aku ni kan, first time jumpa, hi hello, thank you sebab sudi datang kat channel ni dan sudi untuk klik video ni. Okay, so just in case kalau korang belum pernah subscribe kat aku lagi, aku harap sangat-sangat korang boleh tekan. Tak nampak jadi sebab baru mengundi. Saya orang Johor. So kalau you guys first time dekat sini belum subscribe lagi kat channel aku ni, aku harap sangat-sangat korang boleh tolong tekankan butang subscribe dekat bawah ni. Subscribe tu percuma guys, tak ada siapa perlu bayar. Okay, sebelum aku mula untuk cerita dengan lebih panjang, lebih mendalam lagi tentang kronologi kejadian yang menimpa si isteri ni, kita berkenalan dulu dengan pasangan suami isteri ni, siapa nama diorang apa semua. Okay, so si isteri iaitu si mangsa bernama Ella Andini. Okay, mangsa ni berusia 24 tahun pada ketika dia dibunuh. And then nama suami dia pula yang dituduh membunuh tu adalah Muhammad Rafli yang ketika itu berumur 26 tahun. Macam korang boleh tengok dekat title kat bawah ni, yes, betul. Sorry dengan bunyi guruh je. Macam aku cakap tadi kat sini tengah hujan lebat. Sangat lebat. Literally sangat lebat. Pasangan suami isteri ni baru saja berkahwin pada 7 September 2021. After diorang kahwin je, diorang berdua ni decide untuk terus tinggal dekat rumah family si isteri ni tau. Kiranya rumah mertua si Rafli ni lah. Rumah Ella ni dia terletak di Jalan Teratai, Kelurahan Teladan di Kecamatan Taboli, Kabupaten Bangka Selatan. Panjang. Sorry lah kalau salah sebut. Kejadian ni berlaku lebih kurang dalam 7 minggu je selepas diorang berkahwin. Kiranya dalam tak sampai baru sebulan lebih, sebulan 10 hari macam tu tau. Kejadian ni berlaku pada 20 Oktober 2021. Raffi dan Ella ni, menurut apa yang Raffi cerita lah, pada malam kejadian tu, Raffi dan Ella sebenarnya baru lepas bersama. Ya, berhubungan intim untuk suami dan isteri lah bersama tu. And then diorang bersama tu pada waktu malam sebenarnya. Selepas diorang bersama tu, Ella tertidur dan entah macam mana Raffi masa tu macam terdetik untuk check handphone si Ella tu. Belik punya belik, dia boleh pula nampak message WhatsApp di antara Ella dan juga ex-boyfriend dia yang lama. Dalam message tu diorang macam ada bersayang-sayang, ada cakap nak ada deal, janji nak jumpa. Disebabkan masa tu Raffi rasa bini dia ni sebenarnya curang di belakang dia. So dia rasa macam marah sangat-sangat, dan disebabkan itulah tanpa dia fikir panjang, dia buat keputusan untuk cekik sampai bini dia mati. Masa dia cekik tu, bini dia tengah tidur tau. Dia terlari, orang tu tengah bermimpi. Dia cekik, ya bini dia, astaghfirullahaladzim. And then, lepas bunuh bini dia, korang rasa apa yang dia buat? Tanpa rasa bersalah, dia lepas dia bunuh isteri dia tu, dia ambil handphone isteri dia iaitu iPhone 12 Pro Max dan juga kunci motor bini dia tau. Kenapa dia bawa kunci motor tu? Sebab dia nak gunakan motor tu untuk larikan diri. Masa Raffi keluar daripada bilik Ella, dia terserempak dengan adik Ella. Masa tu dalam pukul 10 lah, lebih kurang 10 pagi. So masa tu adik Ella ni tanyalah dekat Raffi, "Weh, kau nak gimana? Kau nak keluar ke? Nak buat apa keluar apa semua kan?" Dia tanyalah abang ipar dia nak gimana. Dan Raffi masa tu cuma cakap yang dia nak keluar untuk hantar parcel ke baju ke, macam package lah something dekat orang macam tu. Nak pergi COD lah senang cerita kan. Adik Ella ni macam, okey lah, tak fikir apa-apa, dia nak pergi kerja kan. So Raffi pun selamatlah dapat melepaskan diri pada ketika itu. Dengan selambanya dia larikan diri, dia bawa motor bini dia sekali. So, dia keluar tu, dia pergi mana tau? Dia jumpa member baik dia iaitu Apoy. Masa dia orang berjumpa tu, si Apoy ni dia tak tahu langsung pasal keadaan Rafli dan juga bini dia. Tapi entah macam mana entah si Rafli ni dia berani untuk buka mulut dan cerita kejadian yang sebenar yang berlaku pada Apoy. So masa tu Rafli dan Apoy sama-sama pergi ke sebuah kedai telefon yang terletak di Kobah Bangka Tengah untuk dia jual handphone iPhone 12 Pro Max yang bini dia punya tu. Yes, begitu berani ya tindakannya.
Nak dijadikan cerita, diorang ni lepas dapat duit tu, diorang menuju ke sebuah kedai makan untuk makan tengah hari kot. Mungkin makan tengah hari atau sarapan macam tu kan. Lepas diorang dah siap makan, dah siap lepak-lepak tu kan, korang tahu tak diorang pergi mana? Diorang pergi dekat sebuah kedai, sebuah perniagaan sewa kereta. Jadi tujuan diorang datang tu, tujuan dia adalah untuk sewa kereta lah. Sebab nak sewa kereta tu, diorang nak larikan diri daripada kawasan tu, nak lari jauh-jauh supaya tak dapat dikesan oleh pihak polis. So, tetapi padan muka Ralphie dan Apoy sebab kes kematian isteri dia iaitu Ella masa tu dah pun tersebar luas dan memang dah viral lah pada ketika itu, menyebabkan owner syarikat sewa kereta tu alert pasal kisah ni dan dia mengambil tindakan untuk dia tak benarkan Ralphie untuk sewa kereta dengan dia lah. Jadi dengan itu maka gagallah rancangan Ralphie dan kawan dia si Apoy tu untuk larikan diri. Sebabnya owner kereta tu tahulah yang Rafli ni sebenarnya terlibat dengan kes bunuh. Bayangkanlah dengan kuasa media sosial, dengan kuasa viral penduduk Indonesia pada ketika itu. Tak silap aku dekat Malaysia pun viral juga tau. Kuasa sosial media ni menyebabkan Rafli tak dapat pergi jauh pun daripada kawasan dia duduk. Itu juga menyelamatkan keadaan lah. Dapatlah polis tangkap dia sebenarnya. Sebenarnya apa yang menyebabkan adik Ella ni sedar, si Rafli ni keluar daripada bilik kan, dia macam relax je lepaskan abang ipar dia kan. Dia tersedar benda dah start pelik bila masa tu kakak dia masih lagi tak keluar daripada bilik walaupun dah tengah hari, dan bila dia ketuk-ketuk pintu pun kakak dia tak menyaut, tak jawab apa-apa. And then bila dia cuba buka pintu pun pintu tak boleh dibuka sebab berkunci. Maknanya si Rafli tu dia, sebelum dia keluar rumah dia kunci dulu pintu bilik dia. Lepas lama daripada pukul 12 lebih kurang sampai pukul 3 petang, adik Ella ni dia menunggu je sampailah kakak dia keluar daripada bilik. Tapi malangnya kakak dia tak keluar-keluar. Dan disebabkan adik Ella ni rasa risau, dia buat keputusan untuk dapatkan bantuan daripada pihak polis. So polis datang kat rumah diorang dan polis pecahkan pintu bilik Ella. Dan bila diorang buka pintu, malangnya yang diorang nampak hanyalah sekujur tubuh yang dah tak bernyawa. Dan juga ketika itu Ella dikatakan berpakaian separuh bugil lah. Sebab diorang baru bersama dan diorang tidur kan. Jadi mungkin dia tak sempat nak pakai baju. Dan Ella disahkan telah pun meninggal dunia di atas katil di rumahnya sendiri. Pada 21 Oktober 2021, iaitu pada keesokan harinya, Rafli dan Apoy ni dikatakan dia cuba untuk sembunyi dekat dalam sebuah kebun kelapa sawit tau. Sebab diorang nak cuba untuk larikan diri untuk naik macam satu lori yang mengangkut semua biji-biji kelapa sawit tu kan. So diorang planning untuk naik lori tu. Masa tu cuma Rafli saja yang larikan diri, tapi Apoy tak ikut. Yang ni aku tak pasti kenapa. Dan lepas daripada Rafli dah berjaya untuk larikan diri, Apoy ni kebetulan dia terserempak dengan seorang polis. Polis ni tengah cari Apoy dan Rafli. So malanglah nasib Apoy sebab dia terserempak dengan polis. So Apoy ni terpaksalah ceritakan kat mana lepas didesak, dipaksa apa semua kan. Polis tanya mana Rafli, Rafli pergi mana, Rafli lari ke mana. So akhirnya Apoy terpaksa untuk bercakap. Dan so dia ceritalah Apoy lari ke mana. Dan disebabkan itulah akhirnya pihak polis berjaya untuk tangkap Rafli. So kalau korang tengok balik pada cerita ni kan, mesti korang macam terfikir apa motif si Rafli ni sampai dia sanggup untuk bunuh bini dia sendiri. Dah lah bini dia baru kahwin sebulan lebih, mengandung anak dia pula tu. Apa motif dia kan? Kenapa sampai nak kena bunuh pula? Pada 3 Ogos 2021, iaitu dalam lebih kurang 2 minggu je selepas diorang ni berkahwin, Rafli ni sebenarnya dia ada mencuri barang kemas milik Ella tau. And dia jual, dia gadai barang kemas Ella tu, dan hasil jualan tu dia dapat lebih kurang dalam 6.75 juta rupiah. So kalau convert dalam ringgit Malaysia dalam lebih kurang 1,200, 1,300 macam tu lah. So kat mana dia habiskan semua duit tu? Dia habiskan semua duit tu dekat dadah, judi dan juga arak. Yes, 3 benda ni. Dan ada beberapa lagi lah, memang dia joli habislah duit tu. Dia tak fikir apa, dia memang joli. 2 hari selepas Rafli curi barang kemas Ella, iaitu pada 5 Oktober 2021, masa tu Ella dia tanyalah dekat Rafli, nampak tak barang kemas dia? Dia tahu tak kat mana barang kemas dia? Yelah, of course lah, dia cari kan. Dia cuba tanya Rafli nampak ke tak apa semua. Lepas didesak, dipaksa oleh Ella, akhirnya Rafli dia mengaku, memang dia mengaku yang dia ada curi barang kemas Ella. Disebabkan masa tu Ella terlalu marah, dia bengang lah barang-barang dia kan. Orang ambil, dia buat keputusan untuk minta cerai kepada Rafli lah.
Tetapi Rafli masa tu pujuk Ella. Dia kata, alah sorry lah, aku janji tak buat lagi. Aku janji aku akan bayar balik dalam bentuk duit apa semua. So dia macam-macam lah janji-janji manis yang ditabur kepada Ella. So Ella pun macam okey lah, malas nak gaduh apa semua kan. Dia percayalah dekat suami dia. Dan aku rasa diorang ni mungkin berkahwin macam tak bercinta tak terlalu lama lah. Mungkin paling lama diorang kenal pun 3-4 bulan je lah. So of course lah dia nampak sisi baik je. Si Ella ni dia tak sempat lagi nak nampak sisi buruk si Rafli ni tau. So that's why bila dah kahwin barulah dia nampak perangai sebenar Rafli. Selepas beberapa hari berlalu, and then barulah entah macam mana terkantor yang Rafli ni sebenarnya adalah kaki judi dan juga kaki botol. Dan Ella juga dapat tahu yang Rafli ni sebenarnya penagih dadah. Ya, sebab dia hisap dadah jenis syabu. So bila dah kantoi perangai-perangai sebenar Rafli ni yang sebenar, so Ella dah macam memang dah tak boleh nak tahan marah. Dia nak minta cerai, dia tahu Rafli takkan lepaskan dia. Jadi dia buat keputusan untuk halau Rafli keluar daripada rumah family dia tau. So Rafli pun dia larikan diri, dia keluar daripada rumah tu. Dan korang tahu tak dia pergi ke mana? Yes, dia jumpa Apoy untuk macam orang kata sesi luahan perasaan lah. Yelah dia sedih bini dia halau dia apa semua kan. So dia berbual lah dengan si Apoy, aku stres lah bini aku halau aku. Aku dah tak tahu nak pergi mana. Aku sayang kat bini aku tapi bini aku halau aku sebab aku dah kantoi dengan dia. Aku main judi, aku minum arak, aku main ais, ada kantoi yang dia. Aku kusut lah, tak tahu nak macam mana. Datang pula member Apoy pun sama juga, kaki ais juga kan. So masa tu mungkin si Apoy ni kepala tengah weng ke apa, aku tak tahu lah. Dia boleh, kau tahu tak, dia saja siapa dekat si Rafli. Dia cakap, alah tak payah susah lah member. Apa nak pening-pening, kau bunuh je bini kau tu. Nak bunuh macam mana, senang je, kau cekik je dia. Dia punya member tak guna. Inilah dia member jahanam. Jangan kawan dengan orang-orang macam ni. Masa tu si Rafli ni dia tak adalah terfikir nak bunuh bini dia. Dia cuma macam dia faham lah yang si Apoy tu cuma mungkin bagi cadangan yang macam basa-basi ke apa kan. Tapi itulah tak patut lah bagi cadangan yang macam tu. Sebab yelah macam mana pun sedikit sebanyak dia mempengaruhi tau fikiran orang yang tengah serabut. Kiranya motif pertama tu kenapa dia bunuh bini dia adalah sebabkan harta lah senang cerita. Sebab dia stres bini dia bising harta. And then motif yang kedua pula, masa pihak polis tanya, kenapa kau bunuh Ella? Kenapa kau bunuh bini kau tu kan? So Rafli dia adalah buat statement dia. Dia ceritalah kenapa apa semua. So bila dapat tahu rupa-rupanya si Rafli ni, ini daripada apa yang Rafli kata lah. Dia kata bini dia curang dengan dia. Macam dia tahu dia curang? Sebab dia terbaca, macam cerita tadi, dia terbaca WhatsApp di antara Ella dan ex-boyfriend dia. Dalam WhatsApp tu pula diorang ada sayang-sayang, bercakap ada macam rindulah apalah semualah. And then diorang pula juga ada berjanji untuk berjumpa. So disebabkan itulah Rafli marah sangat-sangat dekat bini dia. Sampai tahap dia sanggup cekik bini dia sendiri dan bunuh bini dia yang tengah mengandung. Yes. Aku ada dengar yang menyatakan sebenarnya Ella tu sebenarnya dah pun gugur dulu sebelum dia dibunuh. Tapi aku tak tahulah betul ke tak. Aku tak dapat nak pastikan fakta tu betul ke tak. So kesimpulannya motif yang kedua ni adalah disebabkan cemburu. Dia kata dia sayang kat bini dia, so dia cemburu dan dia bunuh bini dia. Tapi yelah sebab statement ni dapat daripada mulut Rafli je, tak dapat daripada mulut si Ella kan, sebab Ella pun dah meninggal. Jadi yelah terpaksalah, polis pun terpaksalah gunakan je kenyataan dia ni. Entah apa yang jadi dekat dalam bilik tu malam-malam, cuma Rafli dan Ella saja berdua yang tahu. So motif yang ketiga pula, kita beralih pula pada motif yang ketiga. Rafli ni sebenarnya dia ni dah berkahwin tau dengan seorang perempuan dekat Medan Indonesia. Dia kahwin dengan perempuan tu setahun sebelum dia decide untuk berkahwin dengan Ella. Tetapi yang tambah pelik lagi, dia katakan selepas Rafli berkahwin dengan Ella, tak lama kemudian dia ada berkahwin dengan seorang lagi perempuan. Dan maknanya sebenarnya si Rafli ni ada 3 orang isteri pada ketika itu. Tapi benda ni pun macam masih lagi tak dapat dibuktikan. Dan benda ni orang dapat tahu pun sebab lepas kes dia tu viral yang dia ni dikehendaki wanted dengan polis apa semua kan. Time tu lah tersebar gambar-gambar kahwin dia yang lama dan yang baru tau. So orang persoalkan lah benda tu. Cumanya tak ada pengakuan daripada Rafli. Tak pastilah kepastian fakta ni betul ataupun tak. Akhirnya Rafli dibicarakan di bawah Akta 338 yang mana membolehkan seseorang tu dihukum penjara sehingga 15 tahun sebabnya membunuh seseorang dengan sengaja. Dengan niat lah, maksudnya membunuh dengan niat. And then kawan dia si Apoy pula dibicarakan di bawah Akta 221 yang mana boleh menyebabkan dia dipenjara 9 bulan dengan alasan ataupun di bawah Akta 221 itu termaktub di mana Apoy ni dituduh melakukan subhat ataupun melindungi si tertuduh. Jadi dikiranya dalam kata lain dia juga mengganggu siasatan pihak polis. So apa
kesimpulan yang kita boleh dapat dari kisah ni? Apa yang aku boleh nampak adalah si Rafli ni sebenarnya dia cuba nakkan harta. Dia berkahwin dengan si Ella tu mungkin bukan sebab dia sayang pun, tapi lebih kepada nafsu. Nafsu harta, nafsu batin dan juga nafsu harta. Bukan sebab dia terlalu sayang pun. Mungkin dia tengah ada masalah apa, duit apa semua tak ada kan. Jadi dia masa tu dia dekat kawasan situ, dia fikir bila jumpa Ella, dia rasa Ella ni mungkin dalam keluarga yang agak selesa. Dan mungkin dia fikir bila dia berkahwin dengan Ella, dia dapat ambil kesempatan dan curi lebih banyak duit Ella untuk digunakan untuk pergi berjudi, untuk beli dadah, untuk minum arak, mabuk-mabuk apa semua tau. Pada pendapat aku, disebabkan nafsu semata-mata, bukan sebab sayang. Selain daripada tu, lepas kejadian kematian Ella tu, bapa Ella dia ada bagi statement tau. Dia kata Rafli dan Ella ni, dia orang ni macam tak bercinta sangat pun. Sebab bapa Ella dan Rafli ni first time jumpa 2 minggu sebelum tarikh kahwin dia orang tau. Kiranya di Rafli tu jumpa bapa mertua dia ni memang untuk terus minta izin untuk berkahwin. Macam tak ada banyak sesi soal kenal apa semua, tak ada. Bapa mertua dia tak kenal Rafli ni daripada keluarga mana, asal-usul mana, kerja apa, semua dia tak berapa kenal. Tapi yelah, mungkin sebagai seorang bapa kan, dia sayangkan anak dia, dia takut anak dia memberontak, jadi dia izinkan anak dia untuk berkahwin dengan Rafli. Dia tak sangka lah, sebab mungkin dalam fikiran dia tu masa tu dia nak fikir positif yang Rafli ni seorang yang gentleman lah. Sebab yelah, mungkin dia dah suka dekat seorang perempuan tu, dia nak terus minta izin untuk berkahwin daripada dia orang lakukan benda-benda yang tak elok kan. Tapi itulah, sedih lah hakikatnya bila kau dah izinkan anak kau berkahwin, dah serahkan anak kau dekat lelaki lain, rupanya menantu kau adalah kaki mabuk, tak bekerja, pemalas, curi duit isteri. So, terus nak bagi sedikit pesanan, just a little punya small gentle reminder lah untuk semua girls out there. Korang mestilah berhati-hati dalam proses nak pilih siapa bakal suami korang tau. Sebab kadang-kadang lelaki ni diorang ni cakap je I date to marry, tapi hakikatnya diorang ni married to torture. Faham tak maksud aku? So ya, kalau diorang bukan kaki pukul sekalipun, diorang ni mungkin sebenarnya adalah biawak hidup. Pemalas, malas nak kerja, duduk kat rumah melengkau je, tak nak cari duit, tak nak cari harta kan. Ataupun berkemungkinan kalau kau tak siasat betul-betul lelaki tu, dia mungkin sebenarnya seorang yang narsisis. Dia nak dia je betul, orang lain semua salah, dia betul, dan dia setiap masa adalah mangsa keadaan. Kalau korang dah start nampak ada ciri-ciri macam red flag dekat pasangan korang, dekat bakal suami korang dah pun cuba nasihat banyak kali untuk suruh dia berubah, tapi at the end dia orang still tak berubah. Rasa kau memang tak boleh nak go lagi dah. Kau rasa berapa lama lagi, berapa banyak lagi nasihat yang kau nak kena bagi kan? Better korang stop je lah sampai situ. Stop and jangan teruskan lagi hubungan tu. Janganlah sampai satu tahap korang berada pada tahap Ella sekarang ni. Mungkin taklah seteruk sampai kena bunuh, tapi yelah, kita tak tahu kan, si kaki pukul ni, pemabuk, kaki arak, kaki judi ni semua, diorang tak boleh berfikir dengan rasional. Jadi kita tak tahu apa tindakan yang diorang boleh buat pada kita. So girls out there, be wise. Pilihlah calon lelaki, calon suami yang elok-elok perangainya, ya. Tapi benda ni bukan setakat applies pada perempuan yang nak cari calon suami tahu, tapi applies juga pada lelaki yang nak cari calon isteri. Ada je kes perempuan narsisis, macam contohnya artis dekat Hollywood Johnny Depp dengan bekas bini dia iaitu Amber Heard tu. Kau tengoklah macam mana teruknya keadaan Johnny Depp sepanjang masa diorang berkahwin tu tau. Okay, so tak kira lelaki atau perempuan, be wise dalam masa nak memilih siapa calon pasangan untuk korang bersama seumur hidup. Kita kahwin ni nak sekali je, kita tak nak banyak kali. Kita nak hidup sampai akhir hayat, hidup sampai kita mati sama-sama. Tak kira lah dapat mati sama ke tak ke, kita nak grow all together kan. Aku rasa korang itu je untuk video kali ni. Aku harap korang enjoy tengok video ni, dan don't put too much pressure. Okay, so yeah, that's it for today. I love you guys so much. I appreciate you guys so much for coming here, tengok video ni, and I hope I can see you guys in my next one. Okay? Tada! Bleh.